Alhamdulillah PAS telah berkembang dengan pesatnya. Dalam kawasan balik pulau pun kita sudah ada sekarang ini 15 cawangan. Dulu kita adalah cawangan dulu. Mula dengan di Bayar lepas tu di Kapur Perlis. Buka pula Sungai Burung. Kemudian buka pula Pematang Pasiak. Buka Sungai Rusa. Kemudian kita buka Kaki Pampat. Buka di Teluk Kumbak, Matahari Naik. Kita buka lagi di Jalan Mahkamah satu lagi. Kita buka lagi berapa cawangan lagi. Yang mana perkembangan PAS berlaku iaitulah bukan dengan hamparan pemandai liberal, tetapi dengan perjuangan, dengan tak pernah lelah, perjuangan yang dimulakan oleh kepimpinan, kepimpinan yang seumpama Tuan Haji Yaakob dan juga dengan rakan-rakan yang telah pun meninggalkan kita, yang telah meninggal dunia. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita berada di ambang pilihan raya negeri. Bagi 6 buah negeri yang belum lagi mengadakan pilihan raya yang serentak dengan pilihan raya parlimen baru-baru ini. Ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan ataupun menangguhkan pilihan raya bagi 6 negeri daripada iaitu pilihan raya parlimen. Ada beberapa negeri yang sudah pun mengadakan pilihan raya negeri bersama dengan pilihan raya parlimen baru-baru. Negeri Perlis yang telah bersama-sama dengan pilihan raya parlimen. Alhamdulillah negeri Perlis dapat ditawan oleh Perikatan Nasional yang diterajui oleh Parti Islam Malaysia PAS. Dan begitu juga dengan negeri Perak yang kita menang 17 kerusi baru-baru ini. Begitu juga dengan iaitulah negeri-negeri yang lain. Walaupun makna pilihan raya negeri ini berasingan, Melaka buat asing, Johor buat asing, dan Terit ini ataupun kali ini itulah akan berlaku pilihan raya di 6 buah negeri, di mana 3 negeri yang dikuasai oleh PAS dan 3 negeri yang dikuasai oleh Pakatan Harapan. Maka pilihan raya ini akan menyaksikan pertempuran sengit di antara parti-parti dan juga blok-blok yang menyertai pilihan raya. Maka sudah tentulah blok Perikatan Nasional akan bertempur dengan blok Pakatan Harapan BN adalah pilihan raya yang akan datang. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, objektif kita mengadakan pilihan raya iaitulah untuk memilih pemimpin yang akan memimpin negeri menjadi adil dan seterusnya. Jika mendapat mandat yang cukup, mendapat majoriti yang cukup, akan membentuk kerajaan dan akan menjadi sebahagian daripada kerajaan memerintah di negeri-negeri ini. Maka termasuklah kita di Pulau Pinang. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, maka tujuan atau objektif mengadakan pilihan raya iaitulah untuk melahirkan kepimpinan. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan, iaitulah Islam meletakkan, iaitu di antara syarat yang penting kepada pemimpin ialah menunaikan amanah. Yang kedua, melaksanakan pemerintahan dengan penuh keadilan. Maka ini adalah objektif kita nak melahirkan pemimpin yang berintegriti. Pemimpin yang berintegriti ini telah pun maknanya ditapis di peringkat parti. Bagi PAS, tiap siapa yang nak jadi adun ataupun siapa nak menjadi ahli parlimen, maka calon-calon ini akan dikemukakan kepada Majlis Syura Ulama. Majlis Syura Ulama akan tapih. Majlis Syura Ulama akan kenal pasti seorang demi seorang. Putrajaya sebut nama, kemudian akan ditanya berkenaan dengan tiap-tiap calon ini. Maka Putrajaya kena menjawab dan juga kena bagi tahu tentang apa nama profession dan juga apa yang jawatan-jawatan dan juga situasi ataupun keadaan orang-orang yang menjadi calon. Ini proses yang berlaku dalam PAS. Maka sudah tentulah proses ini apabila calon-calon ini lepas daripada tapisan Majlis Syura Ulama, barulah PAS pusat akan tapis pula dari sudut mana sama ada afdal ataupun orang itu aqwa, yang mana yang kuat, dia kuatkah ataupun dia afdalkah.
Nak tapih pula siapa yang daripada tiga-tiga orang nak duduk nombor satu, nak duduk nombor dua, nak duduk nombor tiga, pun maknanya ada prosesnya yang berlaku dalam PAS. Dan proses ini juga bermula daripada kawasan, daripada cawangan yang mencalonkan nama-nama yang nak diangkat ataupun nak dilantik untuk dijadikan calon bertanding dalam pilihan raya. Maka ini proses yang berlaku dalam PAS. Untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti, PAS meletakkan syarat-syaratnya, iaitu orang yang tidak boleh fasik. Di antara perkara yang dititik beratkan oleh Majlis Syura Ulama ialah orang tu mesti tak fasik. Kalau orang tu fasik, maka akan dikeluarkan daripada list, daripada menjadi calon-calon pilihan raya. Maka sudah tentulah orang yang buat kerja dosa ni adalah orang yang fasik dan orang yang tidak boleh dijamin integriti dia. Maka sebab itulah maknanya dalam proses kepimpinan, PAS telah melaksanakan satu proses, iaitu untuk melahirkan pemimpin yang berintegriti. Begitu juga dengan iaitulah Perikatan Nasional. Kita mengadakan iaitulah perkara-perkara aku janji, iaitulah untuk bebas daripada rasuah. Dan ini adalah perkara yang merupakan proses untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Yang sudah tentu pemimpin-pemimpin yang berintegriti inilah akan disemai watak dan jiwanya sebagai seorang yang menunaikan amanah, yang bertanggungjawab kepada rakyat dan juga apa-apa yang dipegang. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kemudian mestilah menunaikan tanggungjawabnya dengan penuh keadilan. Dengan adil di sini bukan sama kata hari ini orang yang duk cakap tentang human right kena bagi sama kata. Hak untuk orang nak kahwin, perempuan sama perempuan pun dia kena bagi sama kata. Betul ke? Betul ke maknanya doktrin ini? Betul ke mana perkara ini? Kita dalam Islam ni, adil itu ialah meletak sesuatu pada tempatnya. Orang yang gemuk janganlah bagi orang kata apa, kain yang kecil untuk buat baju. Orang yang kurus jangan bagi kain besar-besar untuk buat baju. Biar padan dengan dia. Ni kecil ke gemuk ke bagi sama besar. Betul ke maknanya satu orang kata apa, satu konsep yang boleh diterima pakai. Human right. Oleh kerana dia suka sama suka boleh kita benarkan. Habis maknanya orang yang tak suka ni, orang Islam yang berada dalam negara yang tidak suka dengan dengan perkahwinan sejenis ni, adakah tidak diberikan hak? Memberikan hak kepada orang atas kebebasan, tetapi tidak memberikan hak kepada orang yang menentang kepada kebebasan tanpa tanpa ada batasan ni. Sebab kita melihat kecelaruan ini yang cuba dia bawa masuk dan dipaksakan untuk kepada umat Islam, masyarakat yang berada dalam negara kita untuk menerima doktrin pemikiran songsang yang dibawa oleh kita lihat terang-terangan oleh DAP dan juga Pakatan Harapan. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita lihat selama 15 tahun DAP memerintah di negeri Pulau Pinang ni. 3 penggal dia perintah Pulau Pinang ni. Dia buat apa? Dia buat apa? Pembangunan. Pembangunan ni zaman gerakan yang buat. Zaman gerakan yang buat pembangunan ni. Mana dia zaman DAP tunjuk sah dia buat apa? Mungkin dia buat tu jalan Bukit Baru tu mungkin zaman depa lah. Tapi pembangunan yang lain depa ada buat tempelak. Bila nak tempelak Kelantan, depa habaq Kelantan mundur. Depa kata Pulau Pinang maju. Pulau Pinang maju ni siapa dia yang buat? Zaman siapakah yang buat? Yang membuat pembangunan di Pulau Pinang. Bukan yang DAP dia menang pilihan raya automatik dia buat magic, semua orang kata apa? Negeri Pulau Pinang ni maju di bawah dia. Dia orang kata apa? Dia mengaku kata dia yang buat pembangunan, tapi kita nak tanya cuba tunjuk saat pembangunan yang dia buat kat mana? Dia tak nak buat pembangunan. Yang dia buat hanyalah perkara-perkara yang mencemas dan mendebarkan kepada rakyat yang berada di negeri Pulau Pinang. Sebab itulah makna apa yang dia buat kita tengok. Selama dia perintah, yang dia duk pulun ialah dia nak tanah kambuh laut di selatan Pulau Pinang. Kita tengok maknanya tiap kali ada sahaja maknanya program-program mereka menuntut untuk mereka supaya tambakan laut di selatan Pulau Pinang diluluskan. Itulah para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita melihat
di era pemerintahan, di awal pemerintahan DAP ini, mereka telah menerima iaitulah satu kajian daripada Halcro, iaitu berkenaan dengan iaitulah satu plan induk pengangkutan Pulau Pinang bagi menangani kesesakan lalu lintas yang parah di Pulau Pinang. Bila mai waktu pagi nak masuk ke Pulau Pinang ni, orang daripada seberang, orang daripada Kulim, orang daripada Sungai Petani mai nak kerja kelang di Kampung Jawa ni. Kita lihat maknanya jam jalan. Orang pun nak mai Komtar dia kerja, jam jalan. Orang nak masuk ke Pulau Pinang, berlaku orang kata apa kesesakan yang sangat parah. Orang yang mai daripada di Bung Tebai nak masuk ke Kelang ni Perai, berlaku jam daripada Batu Kawan. Kemudiannya orang yang nak pergi ke Sungai Petani, berlaku jam sampailah tol Sungai Dua. Inilah keadaan dia yang dirasai oleh rakyat di Pulau Pinang. Hasil daripada survey yang kami buat, rata-rata rakyat merungut tentang kesesakan lalu lintas. Maka sudah tentulah makna inilah sepatutnya menjadi perkara yang difokus oleh kerajaan. Sebab masalah apa kesesakan lalu lintas ni siapa pun kena. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, waktu puncak, waktu petang nak balik kerja, orang nak keluar pula dari Pulau Pinang. Kalau mai hari Jumaat lagi teruk, start daripada pukul lepas Jumaat tu pukul 3 tu lori dah masuk. Lepas tu lori tak boleh masuk dah, pukul 4 lori tak boleh masuk. Kereta nak keluar ni. Kita ni yang duduk di pulau ni, kita pakai rasa lah kalau kita nak pergi seberang. Kalau kita keluar pukul 5 ke atas ni, alamat dia lah. Alamat lah kita duduk. Kalau kita nak terkencing ke, kita nak terberak ke, sangkut tengah jalan, tak tahu apa kita nak buat. Kita menghadapi masalah orang Pulau Pinang, orang yang berulang alik ke Pulau Pinang ni merasai betapa peritnya kesesakan lalu lintas yang begitu parah di negeri Pulau Pinang. Maka sebab itulah plan induk ni dibangunkan. Zaman Halcro di awal pemerintahan DAP ni, dia membentangkan kajian di mana iaitu kos sebanyak 10 bilion ringgit untuk menangani kesesakan lalu lintas. Konsep dia ialah moving people. Bawa orang masuk ke dalam pulau, keluar orang daripada pulau ni. Bukan moving car, bukan bawa mana kenderaan masuk. Dia projek dia iaitulah nak bawa orang masuk, nak bawa orang keluar. Dan juga buat park and ride, buat tempat parking bersepadu di mana kereta-kereta parking dan orang naik kenderaan awam yang bawa masuk dalam pulau dan bawa keluar daripada pulau. Mudah-mudahan dia itulah boleh menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Halcro ni konsultan yang telah membuat kajian di London. Halcro ni berpengalaman, konsultan yang berpengalaman dalam bidang menyelesaikan kesesakan trafik ni. Kemudiannya bila mereka dapat kajian tu, mereka tak mau, mereka tak peduli kajian dia. Mereka lantik konsultan lain, mereka lantik konsortium SRS. SRS ada dalam tu Ideal Property, ada Gamuda, ada beberapa lagi syarikat yang bergabung membentuk satu konsortium di mana mereka lah mengemukakan pula satu plan yang baru. Iaitulah plan yang baru ni, plan yang pada Halcro tak ada terowong bawah laut. Kemudian my plan SRS ada maknanya terowong bawah laut. Dalam plan Halcro tidak ada Penang Island Link, lebuh raya berkembar yang menelan pelajar yang begitu tinggi, tak ada. Zaman SRS ataupun versi SRS ni ada PIL. Kemudiannya dalam plan Halcro tidak ada LRT. SRS mereka buat dia buat LRT. LRT ni tuan-tuan murah lagi. Komuter tu murah sebab landasan dia duduk di tanah. Tapi LRT ni landasan dia duduk atas. Kena buat satu culvert tu begitu mahal. Sudah tentulah projek daripada iaitulah pemaju sama ada perumahan, hal tanah dan sebagainya. Mereka mengambil kesempatan. Mereka menjadi kroni kepada DAP untuk mengaut keuntungan ataupun menjana projek ekonomi untuk DAP dan juga untuk kroni-kroni mereka. Daripada 10 bilion naik 46 bilion ringgit pada ketika itu. Lah ni mungkin cecah 53 bilion ringgit. Tak ada tambakan 3 laut. Hasil daripada itulah mereka mencadangkan
supaya ditambah 3 pulau untuk mendanai, membiayai kepada projek PTMP, Penang Transport Master Plan, ataupun Plan Induk Pengangkutan Negeri Pulau Pinang. Tu cerita dia macam mana boleh mai dia nak kambuh laut. Ni cerita dia. Tujuan nak kambuh laut adalah nak mendanai kepada projek PTMP tu. Maka dengan sebab itulah mereka dok pulun untuk nak kambuh laut. Tapi kita kena baca lagu lain. Kita nak baca kemungkinan ini peluang diambil oleh DAP di zaman pemerintahan mereka menggunakan iaitulah hujah ataupun menggunakan peluang untuk kesesakan lalu lintas, lalu mereka tambah 3 pulau. Agenda mereka mungkin maknanya untuk tambah 3 pulau itu dengan kesempatan kepada Plan Induk Pengangkutan Negeri Pulau Pinang. Hadirin yang dikasihi sekalian, start daripada awal itu sampai nelayan 2015, nelayan duk tentang ni sampai keluar ni. Nelayan duk lawan tak habis-habis. Alhamdulillah, saya lihat pimpinan-pimpinan nelayan begitu bertenaga. Mereka begitu gigih menentang supaya tindakan penambakan 3 pulau ni jangan berlaku di selatan Pulau Pinang. Sebab tu tuan-tuan dikasih sekalian, mereka ni jadi pemimpin kan mereka jadi penjajah. Pemimpin ni dia nak orang kata apa, nak tangani, nak selesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat. Tetapi cara mereka bukan mereka mengamalkan politik pemerintahan, sebaliknya mengamalkan politik penjajahan. Allah Subhanahu wa taala mendedahkan dalam Al-Quran politik penjajahan ini. Para hadirin yang dikasihi sekalian, satu respon Maharani Balqis terhadap iaitulah surat yang dihantar oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam kepada kerajaan dia. Maharani Balqis ni dia tak pernah tengok kerajaan Nabi Sulaiman. Dia ingat kerajaan Nabi Sulaiman macam mana kerajaan yang dia pernah tengoklah. Dia kata apa? Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azillah wa kadzalika yaf'alun. Telah berkata oleh Maharani Balqis, dia kata innal muluk, sesungguhnya raja-raja ni idza dakhalu qaryatan, apabila masuk menjajah sesebuah negeri ataupun negara, apa yang dia lakukan? Afsaduha, pertama dia membinasakan negara tersebut. Apa dasar yang telah dibangunkan? Apa dasar-dasar yang telah dibangunkan, yang telah mendatangkan kebaikan, dia akan runtuh. Konsep-konsep yang telah dibina, dia runtuh. Perjanjian-perjanjian yang telah pun dimeterai, dia akan runtuh. Ini kita tengok tuan-tuan, apa yang dilakukan oleh DAP, apa yang dilakukan. Kita lihat orang kata apa, bagaimana orang kata apa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Lim Guan Eng, pengurusi DAP Malaysia, mengeluarkan kenyataan kalau sekiranya gelombang hijau ni orang kata apa akan mendapat orang kata apa mengaut ke apa nama memberikan orang kata apa kelebihan kepada Perikatan Nasional. Tengoklah dia kata nanti tokong-tokong nanti akan direban. Nak tanya, tengok tokong harus tidur di Kelantan tu 30 tahun dah kami perintah Kelantan, perintah Kelantan tu duk tidur tu tak pernah dia bangkit. Duduk tu dia tak pernah apa-apa. Apa fikir kami tak ada pedoman ke? Kami ada dasar perjuangan kami ada rojokan kami. Kepada masyarakat non-Muslim, jangan takut. Inilah merupakan Islamofobia yang ditiup oleh pemimpin DAP daripada dulu sampai sekarang. Daripada dulu lagi, kenapa pasal berpisah dengan DAP? Kerana perangai inilah tuan-tuan. Banyak perkara dia tidak menghormati kepada orang Islam, tidak menghormati kepada perjuangan Islam ni. Inilah menyebabkan PAS pisah. Habis tu UMNO nak pergi berkawan pula, hampa rasa pula lah. Apa rasa pula lah, kenapa pula rasa pula lah. Tengok kalau hampa cerdik sangat. Saudara para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, dia nak pergi rampai dua elok-elok nelayan nak cari makan tang tu. Teluk Kumbak, Sungai Batu dan Lubuk emas bagi nelayan.
Dia nak pergi kambuh satu, dia nak rampas daripada nelayan itu. Bukan merampas itu adalah jenis orang kata apa, penjajah. Dia panggil penjajah yang mana nak rampas daripada orang. Bukan itu sahaja mereka buat projek-projek ini kerana maknanya mereka mahu supaya barat daya ni pula dikuasai oleh mereka. Setelah mana timur laut dan juga Tanjung ni orang Melayu dah hilang dah. Dan mari pula ke barat daya ni dibuat projek-projek penjajaran. Projek ini kita lihat bahawa penjajaran yang akan orang kata apa, mengambil hartanah dan juga menguasai kawasan kita ni, dan berakhir dengan balik pulau akan dijajah, dan balik pulau nanti akan diwakili bukan daripada ahli parlimen orang Melayu untuk masa yang akan datang. Sebab tu kita melihat agenda penjajahan ni dengan pandang kecil. Cuba pergi tengok, cuba pergi tengok sekolah depan Lexis. Cuba pergi tengok di sekolah depan dengan Puspakum. Dulu depan Lexis, sekarang ni berpindah ke Puspakum. Apa makna dia ni? Makna dia itulah akan orang kata dibuka penempatan yang akan orang kata apa, support kepada sekolah itu. Kita boleh baca lah, kita boleh lihat lah sendiri. Kita dah lalu berulang alik daripada kawasan tu. Sebab itu mereka buat rumah hari ni, rumah yang mereka buat bukan rumah yang betul-betul mampu milik. Walaupun mereka duk jajah atau ceruk bahawa rumah dia lah mampu milik. Rumah 400,000 katas ni siapa yang boleh beli? Adalah seorang dua orang boleh beli. Tapi ramai yang tak boleh beli. Kita nak buat pinjaman pun boleh lulus ke 400,000 punya rumah ni? Habis itu bila tak boleh beli, untuk siapa rumah tu dibina? Untuk orang Cina pada yang tak mampu. Jadi mereka sedang mempromosikan iaitulah Penang Second Home, iaitulah rumah-rumah kedua bagi orang-orang luar daripada Taiwan, daripada Singapura untuk duduk di sini. Jadi apa makna kita sebagai rakyat, kita nak duduk di tempat kita pun kita tak boleh kerana orang buat rumah mahal. Kita terpaksa kena angkat bungkus, beramboi kita pergi duduk di Sungai Petani, di Kulim dan sebagainya. Adakah itu yang kita mahu, tuan-tuan? Orang develop, orang bangun ke tempat kita, bukan untuk maknanya kita, tapi untuk orang lain. Kita terpaksa kena lari. Anak cucu kita nak duduk dalam mana? Kalau kita sekiranya kita tidak orang kata memahami bagaimana tindakan politik, perancangan-perancangan, agenda mereka di sebalik apa yang mereka lakukan. Para hadirin yang dikasihi sekalian, sebab itulah kita lihat rumah mampu milik ini kemudian diletakkan pula iaitulah apa nama, kota yang diletakkan sama rata. Orang Bumi Putera dengan orang Melayu dengan orang non Bumi Putera ni sama banyak, 50-50%. Kalau rumah tu dibina di kawasan orang Melayu, maknanya orang luar akan masuk di kawasan orang Melayu. Orang Melayu boleh nganga. Dah lah tempat mereka kita tak mampu nak masuk tempat kita, mereka buat rumah masuk melalui kota 50% ni. Sebab itulah tuan-tuan, kita nak sebut di sini, kita orang Melayu yang berada di dalam kawasan balik pulau ni, inilah survival hidup kita. Kalau kita tak jaga betul-betul, bukan lambat dah. Kalau projek itu berlaku di sebelah dengan di sebelah Teluk Kumbak, Sungai Batu ni, yang menyebabkan maknanya projek itu akan datang dengan laju kepada kita, dan menyebabkan makna kita tidak lagi mampu untuk bertahan di dalam kawasan balik pulau. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita nak melantik pemimpin, bukan pemimpin kampung, tuan-tuan. Takat boleh bagi beras kampit, gula berapa kampit, buah tomato pergi di rumah, itu orang tak jadi. YB pun boleh buat. Kami pun nak buat, jenuh buat lah. Kita pergi hantar bakui sana, bakui sini, hantar makan sana, hantar makan sini. Bila orang kena musibah pergi melawat, YB melawat, kami pun melawat. Tak jadi ni, boleh buat. Tetapi apa yang tidak boleh buat ialah bercakap dalam Dewan Perdana Negeri. Kalau jadi hero kampung tapi duduk diam dalam batu dalam Dewan Perdana Negeri, orang buat apa saja kepada kita, kita tidak ada suara untuk membawa hasrat perjuangan orang kampung, orang Melayu. Apa guna duduk dalam Dewan Perdana Negeri? Sebab itulah para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, kita tak mau, kita nak hantar wakil yang bercakap
bagi pihak orang Melayu, bagi pihak rakyat, bagi pihak umat Islam dalam Dewan Undangan Negeri. Itulah pentingnya berada dalam Dewan Undangan Negeri. Bukan takkan nak jadi hero kampung. Jadi hero kampung tak guna. Siapa pun boleh jadi hero kampung. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, sebab itulah kita nak hantar wakil sana, jangan menjadi wakil yang dimakan oleh DAP, yang menjadi tali barut kepada DAP, yang menjadi orang kata apa, hanyalah maknanya juru make up kepada DAP. Kerajaan DAP selama 15 tahun ini memberikan impak yang sangat negatif kepada orang Islam, umat Islam yang berada di Pulau Pinang. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, itu baru tambak. Tambak dia ada kaitannya dengan yang lain. Projek-projek yang dibina, projek LRT. Kenapa dibuat jajaran daripada Komtar nak masuk, kebayan lepas dah masuk dalam 3 bulan? Kalau betul tujuannya untuk mengatasi kesesakan lalu lintas, kenapa tak buat daripada seberang masuk ke pulau? Kerana orang masuk keluar daripada pulau ni yang menyebabkan jadi jam. Sepatutnya daripada seberang masuk ke pulau. Jajarannya baru betul. Buat masuk orang, buat keluar orang. Ni buat daripada Komtar masuk ke sana. Dari segi populasi penduduk ini, adakah cukup maknanya untuk menampung kos LRT yang begitu mahal ni? Daripada Gombak ke Kelana Jaya pun mengambil masa berapa tahun untuk nak orang kata boleh cover kepada kos dia. Ni kita adakah rakyat Pulau Pinang? Hai, orang ingat orang balik pulau saja yang tanggung, ingat nelayan saja tanggung. Semua rakyat Pulau Pinang akan menanggung kos, iaitulah hasil yang kita perlu kena bagi melalui cukai-cukai yang akan dikutip kepada kita. Itulah maknanya kos-kos yang perlu untuk kita bayar kepada maintenance yang mahal. Siapa yang nak tanggung? Rakyat Pulau Pinang. Yang tu tak duduk di pulau pun kena tanggung. Yang duduk di kepala batas pun kena tanggung. Yang duduk di mana pun kena tanggung. Kerana projek ini adalah projek kerajaan. Itulah para hadirin yang dikasihi sekalian, kita jangan pandang rendah. Mungkin orang duk ingat nelayan saja. Bukan nelayan saja yang akan menghadapi masalah. Bukan 2,500 orang nelayan saja akan menghadapi masalah. Peternakan ikan sangkak juga akan masalah. Peternakan ikan sangkak inilah majoriti daripada orang Tionghoa, orang Cina. Orang Cina kena fikir. Jangan ingat maknanya DAP ni dia buat tahanan kat orang Melayu saja. Orang Cina, orang biasa pun dia buat juga tahanan. Tengoklah bagaimana piling kabel yang dilakukan bersebelahan dengan Jabatan Pulau Pinang pertama. Tu pun telah mati ikan ternakan sangkak di Pulau Terjak. Dia KM Sabak saya sendiri. Kalaulah mana penambakan yang besar, skala yang besar itu berlaku dalam laut, ayak laut ni dia pasang 100 km, pi sana 100 km, dia akan bawa produk-produk selut yang menyebabkan ikan akan mati. Ikan dia duduk menyawa ke insang. Kalau insang tersekat dengan selut, dia mati tak? Mati. Saya tengok dah hari itu ni di Sungai Tukun. Saya pergi dengan dengan NGO Jaring. Kita pergi tengok ikan mati di pesisiran pantai Pantai Batu Feringgi sampai Teluk Bahang dan sampai juga dengan Sungai Tukun. Ikan yang duduklah sangkak di Sungai Tukun tu panjang-panjang tu kapur mati. Saya tanya pasal apa mati? Pasal maknanya insang dia tak boleh nak tapih lah. Orang kata apa? Pencemaran yang dibawa oleh laut. Waktu tu dia pada korek pelabuhan Pulau Pinang ni, lalu kapal yang bawa selut ini sepatutnya kena buang di Pulau Kendi. 10 batu nautika daripada Pulau Kendi ni baru dia boleh buang sana. Sambil dia jalan, dia nak curi terik, dia buang. Akhirnya selut itulah yang menyebabkan orang kata apa? Berlaku pencemaran dalam laut, menyebabkan ikan di Batu Peringgi, ikan yang berada di situ yang tak dapat lari daripada kekeruhan tu mati berkelimpangan. Ni apa jadi ni? Tambahkan di Geni Drive apa yang telah berlaku. Bagaimana maknanya nelayan di Paramount merungut 80% tangkapan mereka hilang. Nelayan-nelayan di Bagan Belak, di balik sana tu, mereka juga menghadapi masalah. Tangkapan mereka merosot dengan begitu banyak. Bila tambak selut-selut ni jadi hitam, menyebabkan kaki pukat bila kita tarik, orang nelayan tahulah jadi hitam. Bila hitam udang takkan ada. Satu Cina tu beritahu, dia kata, "Ayah, Haji," dia kata, hari itu satu kali tahan 20 kilo boleh angkat tu.
Sekarang 5 hari tahan 5 ekor mengangkat pun susah. Tu dia. Tu kita duk agak sebab tu nelayan duk tak mau sangat duk orang kata apa? Duk marah. Mereka orang kata apa nak lawan bersaing dengan nelayan. Mereka nak rampas daripada nelayan. Ini perangai penjajah. Bukan perangai pemerintah. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian. Kita lihat pula lah zaman mereka ni, zaman apa nama? Pakatan Harapan ni masjid pun mereka kacau. Pemilihan jawatankuasa masjid dan qaryah ni dibuat. Ada SOP yang mereka buat sendiri. Bila nak lantik kena ikut SOP tu. Umur dia lagu mana, berapa umur yang boleh, siapa dia yang ada kelayakan. Dilakukanlah pemilihan qaryah masjid dan juga qaryah dan juga masjid. Bila dah buat dah, kemudian menang saja PMX ni, tahu Majlis Agama Islam mengamuk, tukar orang yang dilantik oleh anak qaryah untuk menjadi pengurusi qaryah. Ada beberapa qaryah ni mereka tak mau pakai, mereka tak mau lantik. Saya dah tengok dah waktu Pakatan Rakyat dulu tu, saya pernah jadi jawatankuasa masjid dan surau. Saya pernah tengok dah SOP ni tu. Tapi kenapa kita tak gunakan? Kerana kita tak mau pecah belah masyarakat. Kita tak mau ambil risiko supaya masyarakat kita ni berpecah belah. Tetapi hari ini mereka menggunakan elemen kuasa tu untuk melantik. Maka mereka tak lantiklah pengurusi qaryah. Pengurusi qaryah Masjid Sungai Batu. Pasal Tuan Haji Zakaria terlibat dengan orang kata apa? Jawatankuasa menolak tambak ni. Dia kata ada masalah dengan kerajaan negeri, dia tak boleh dilantik. Walaupun dia berjasa kepada Masjid Sungai Batu tu. Kita melihat Tuan Haji Zabidi di Masjid Sungai Terang, program apa dia tak buat, program berselawat, program apa, macam-macam program dia hidup dan imarahkan masjid. Tak lantik. Tuan Haji Omar di Masjid Sebarang Jaya membuat dewan yang besar, berjuta dewan tu. Bukan senang nak buat dewan kalau bukan orang yang betul-betul orang kata apa? Orang kata kerja sungguh-sungguh, maka tak akan boleh membina dewan Al-Aqsa tu dengan besar tu. Kita nanti tu Tuan Haji Zawi Ustaz Zawawi di Masjid Pertamindah, orang yang dikenal pasti orang yang baik, orang warak. Anak-anak qaryah mau Tok So jadi Tok Imam dah ni, kena lantik, kena naikkan dia ni menjadi pengurusi qaryah. Anak-anak qaryah mau dia jadi pengurusi qaryah. Pengurusi qaryah ni kalau dia pergi sembahyang di masjid, Tok Imam tak ada, dia boleh ganti. Dia boleh jadi khatib. Bak kuasa kerana apa nama pengurusi qaryah ni lebih besar. Oh tak bagi. Tak bagi. Nak berebut juga dengan orang-orang yang baik macam ni. Inilah orang kata nilai yang ada kepada, iaitulah exco agama. Kita lihat bagaimana orang kata apa, jawatankuasa Majlis Agama Islam dari Pulau Pinang. Orang kata apa, mereka mengambil tindakan, ini adalah tindakan politik untuk orang kata apa, tidak melantik kepada orang-orang yang tak sama color dan sama warna dengan politik mereka. Sikap begini bukan sikap yang baik, sikap menyebabkan jadi pecah belah kepada masyarakat. Sebab itu tuan-tuan dikasih sekalian, apa nak diharap dari Pakatan Harapan ni tuan-tuan? Kita nak harap apa? Kita nak harap apa? Tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita nak mengajak semualah pada rakyat, masyarakat, orang kampung yang ada di Sungai Burung ni, masyarakat yang ada di balik pulau ni, kita orang Melayu, marilah bagi undi kepada Perikatan Nasional. InsyaAllah Pulau Betung ni PAS akan masuk bertanding di Dun Pulau Betung ini. Mari sama-sama kita memberikan sokongan kepada PAS melalui wadah Perikatan Nasional yang kita akan masuk bertanding, dan insyaAllah sampai masanya kita akan umumkan siapa dia calonnya. Calon orang balik pulau insyaAllah. Dan orang yang orang kata apa, yang insyaAllah ada integriti yang kita kemukakan untuk mewakili Perikatan Nasional di dalam Dun Pulau Betung yang akan datang insyaAllah. Maka kita mengajak kepada seluruh masyarakat, tak kiralah daripada apa parti,
Duduk dalam parti UMNO kah? Mai sama-sama kita. Mai duduk, mai sama-sama kita bagi sokongan. Nak buat kerja belah sana, buatlah. Tapi sokongan, pangkah tu bagilah kepada Perikatan Nasional. Duduk dalam PKR, bagi pangkah kepada Perikatan Nasional. Duduk dalam PAN, bagi pangkah kepada Perikatan Nasional. Apa ada? Satu undi kita bagi kepada Barisan Nasional, mana kita bagi kepada DAP. Satu undi yang kita bagi kepada PKR, kita bagi kepada DAP. Satu undi yang kita bagi kepada PAN, yang kita bagi kepada DAP. DAP kita lihat bagaimana sikap dan tindakannya, yang daripada dulu sampai ke lani kita lihat mereka melakukan provokasi yang memanaskan keadaan. Mereka mengapi-apikan pengumuman. Mereka tuduh kita resis, kita buat api-api pengumuman, tapi mereka yang sebenarnya mengapi-apikan pengumuman. Mereka tuduh dalam akhbar-akhbar Cina begitu dahsyat kepada pimpinan PAS. Macam-macam mereka keluarkan kenyataan kepada pimpinan PAS. Bila kita nak bawa dia, kita nak bela orang Islam, bercakap saja tentang Melayu, resis. Cakap tentang Melayu, resis. Kita nak mempertahankan, orang kata apa, orang Melayu nak mempertahankan umat Islam, maka kita akan dicop dengan resis. Pak tuan-tuan ni, kasih sekalian, tak heran lah. Kalau saman-saman ni main kepada kita ni, itu biasa. Saya pun kena saman. Ya, bukan teka-teka lekeh-lekeh saya ni pun kena saman juga. No, orang lain tu, hero-hero besar tu, pemimpin besar ni, tok guru dan sebagainya, duk kena saman juga. Hadirin yang dikasih sekalian, sebab itulah kita berpegang kepada kaedah, ya, ma la yaqbalu tab'id, tidak ada konsep setengah. Kita tolak konsep setengah ni, iaitulah konsep sebahagian. Pilih sebahagian, dapat sebahagian yang lain. Kita tolak. Pilih sebahagian, dapat semua. Pilih PKR dapat DAP, pilih Barisan dapat DAP, pilih apa semua dapat DAP. Maka kita kena tolak package PHBN ni secara totalnya. Daripada kaedah yang diletak oleh ulama, la yaqbalu tab'id, ikhtiyaru ba'dahu, kita pilih sebahagiannya, ka ikhtiyari pun. Kita seolah memilih semua. Sebab itulah maknanya atas itu kita mengajak kepada semua rakyat yang berada di balik pulau ini sama-sama, insya-Allah kita dalam Perikatan Nasional 12 hari bulan Ogos kita akan iaitulah jatuhkan kerajaan negeri Pulau Pinang. Jom kita kalih supaya iaitulah Pakatan Harapan negeri Pulau Pinang ini akan dikalih. InsyaAllah bagi pihak masyarakat Tionghoa gerakan akan mewakili Perikatan Nasional. Bagi pihak orang Melayu, daripada PAS, daripada Bersatu, insya-Allah kita bersama-sama di dalam Perikatan Nasional. Kita mengajak semua, tak kira yang berparti ke yang tak berparti ke, untuk sama-sama memberi mandat kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang ini, insya-Allah. Jadi kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.